الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayah serta inayah daripada Allah, kita dapat sama-sama hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya seterus-menerus sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di suatu hari nanti insya-Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah, kita dah masuk di pertengahan bulan Sya'ban dengan doa Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Jadi ini adalah doa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sempat dengan Ramadan pada tahun ini insya-Allah. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, oleh kerana kita dah dekat dengan bulan Ramadan, saya rasa lebih eloklah kita membincangkan tentang fiqh siyam. Dan tentunya ramai di kalangan ustaz-ustaz kita telah membicarakan tentang fiqh siyam, iaitu berkaitan dengan puasa Ramadan. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, Ramadan dalam bahasa Arab berasal daripada kalimah Ramadan. Yang maksud dalam bahasa Melayunya ialah panas terik ataupun panas yang menyengat. Jadi kita pada tahun ini kalau mengikut takwimnya, kita akan mulai berpuasa 12 Mac, hari Selasa, di mana tahun ini Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Jatuhnya bulan Ramadan di musim panas. Kalau sebelum ni kita mungkin menghadapi Ramadan dalam suasana hujan. Jadi kalau mengikut ramalan kaji cuaca, kita ni akan puasa dalam keadaan kemarau. Jadi inilah berkaitan ataupun bertepatan dengan apa yang dimaksudkan dengan Ramadan. Jadi Ramadan bermaksud panas yang menyengat. Dan kalau kita merujuk kepada kalimah Ramadan itu juga, ulama sirah telah menceritakan bagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, beliau diseksa oleh tuannya setelah tuannya mengetahui bahawa Sayyidina Bilal ini telah pun memeluk Islam, menerima dakwah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu telah diperlakukan, telah diseksa oleh tuannya dengan cara Bilal ini ditangkap, diikat tangan dan kaki beliau
lalu diletakkan batu yang berada di tengah-tengah padang pasir, dijemurnya Bilal, kemudian batu tadi diletakkan di atas perut Bilal. Maka kata ulama sirah, kalaulah batu tadi kita letak, batu yang ada di tengah-tengah padang pasir tadi, kita letak daging, maka akan jadi masak daging itu. Ini nak menunjukkan bahawa Ramadan adalah suatu kalimah yang nak menunjukkan kepanasan yang menyengat, panas terik. Tetapi Bilal radhiyallahu taala anhu tetap mempertahankan akidah dengan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita dalam sejarah Islam, walaupun Bilal bin Rabah diseksa demikian, namun Bilal tetap mempertahankan akidah keimanan beliau sehingga keluar daripada ucapan mulut Bilal, Allah Ahad, Allah Ahad, Allah Ahad. Ini adalah kekentalan kekuatan iman yang dimiliki oleh Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Saya nak kaitkan bahawa kalimah Ramadan itu adalah satu kalimah nak menunjukkan kepada kita suasana kepanasan, dan dikaitkan dengan Ramadan ini iaitulah bila mana seseorang itu berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan membakar dosa-dosa itu dengan perbuatan-perbuatan baik sebagaimana matahari membakar tanah. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, Ramadan adalah merupakan bulan ke-9 dalam bulan Hijri, bulan Hijrah dalam bulan Islam. Ramadan adalah merupakan bulan ke-9 dalam bulan-bulan Islam. Selepas daripada bulan Ramadan, bulan Syawal. Jadi Allah Subhanahu wa taala memfardukan puasa Ramadan, ada yang kadang-kadang 29 hari, ada yang 30 hari, dan kita selama 4 tahun turut-turut Allah Taala kurniakan rezeki kepada kita dapat berpuasa penuh 30 hari. Alhamdulillah. Sebagaimana kita tahun ini juga kita akan berpuasa 30 hari dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Baqarah ayat 185, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Al-ayat yang bermaksud bulan Ramadan ialah bulan yang padanya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan perbezaan antara yang benar dan yang salah. Oleh itu, sesiapa antara kamu hadir pada bulan tersebut, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan tersebut. Surah Al-Baqarah ayat 185. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, ini adalah salah satu daripada dalil kewajipan berpuasa, dan ayat yang masyhur yang merupakan dalil yang keduanya yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi ini adalah dalil yang kedua, dan dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, syahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasum ramadan wa tuhijjul baita man istata'a ilaihi sabila, kama fi riwayatin.
Jadi ini adalah merupakan dalil hadis. Dan kalau kita merujuk kepada pengertian puasa pula, puasa dalam bahasa Melayu kita, dalam bahasa Arab disebut kalimah as-sawm ataupun as-siyam, dengan maksud menahan diri. Al-imsak, al-imsak dalam bahasa Arab iaitulah menahan diri daripada sesuatu. Dan kalau kita melihat kepada takwim, takwim waktu sembahyang, ada waktu imsak. Bila kita nak puasa, maka kita dalam jadual puasa tu, dia ada waktu imsak. Imsak di sini, kalau kita lihat, kalau subuh 14, situ waktu imsak 4 minit. Maknanya 10 minit sebelum masuknya waktu subuh. Bagi orang yang bangun lewat waktu imsak, masuk dah waktu imsak, maka ketika itu boleh makan lagi, boleh minum. Ada seorang pakcik dia kata, ambo waktu imsak tak ada nak makan gapo, dia sak okok sebatai, dia kata. Dia sak okok sebatai, dia kata. Nasi tak ada makan, dia kata. Terkai rokok dulu. Tak apalah nak arana dia. Dia seorang rokok. Bagi dia kenyang. Tak ada apa-apalah. Jadi 10 minit sebelum subuh imsak. Mana waktu imsak tu bagi orang yang lewat, dia boleh makan, boleh minum lagi. Tapi tak ada dah nak goreng ayam. Tak ada kuali nak goreng ayam, tak sempat dah. Kalau minum air segelas, makan kurma sebiji boleh. Sempat. Tapi mengikut keadaan jugalah. Kemungkinan kalau lauk tu siap belaka dah, ada lagi lah sepinggan, ada. Sepinggan 2 pinggan tu atas mana keadaan orang tersebut. Jadi pengertian puasa dalam istilah hukum syarak pula ialah menahan diri daripada perkara-perkara tertentu oleh orang-orang yang tertentu pada waktu-waktu yang tertentu dengan beberapa syarat. Jadi maksud puasa di segi istilah hukum syaraknya iaitulah menahan diri daripada perkara-perkara tertentu. Apa makna perkara-perkara tertentu? Iaitulah daripada menahan diri daripada makan dan minum, dan menahan diri daripada melakukan persetubuhan di siang hari Ramadan, serta perkara-perkara yang membatalkan puasa. Manakala maksud dilakukan oleh orang-orang tertentu pula, iaitulah orang-orang yang menganut agama Islam. Syarat dia kena Islam, yang cukup umur dan berakal. Manakala maksud waktu-waktu tertentu pula ialah bermula daripada sepanjang hari, iaitulah bermula daripada terbit fajar shadiq sehingga terbenam matahari, yakni masuknya waktu maghrib. Itu makna waktu-waktu tertentu. Jadi syariat puasa ni bila difardukan? Kalau hamba tanya depan hamba ni mungkin mungkin boleh jawab, ada tak ingat. Puasa lama dah, orang tanya bila puasa ni difardukan. Jawabnya pada 10 Syaban pada tahun kedua hijrah. Inilah bermulanya syariat puasa difardukan. 10 Syaban tahun yang kedua hijrah. Jadi umat Islam disunatkan bersahur. Bagi orang yang berpuasa, maka disunatkan bersahur sebelum berpuasa. Sahur ni maknanya kita makan sebelum fajar disebut. Membezakan puasa orang Islam dengan puasa penganut agama lain ialah dengan bersahur. Ada setengah dia kata, hamba semula puasa tak pernah bangun sahur, tak ada apa-apa pun dia kata. Dia kira dia. Sedangkan bersahur ni kata Nabi membezakan puasa umat Islam dengan puasa penganut agama lain. Jangan kira kita. Setengah tu kira dia. Dia kata hamba tak boleh bangun sahur.
tak boleh bangun sahur dia kata. Nah. Direct. Semula tu tak pernah bangun sahur. Mana? Jadi kalau kita buat lagu ni, dia panggil tidak, orang panggil tidak ikut sunnah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kerana Nabi kata dalam satu sabdanya, tasahharu fa inna as-sahura barakah. Sahurlah olehmu kerana sahur-sahur ni adalah berkat. Berkat kat mana? Kata Nabi, dengan kamu bersahur ini Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan kamu di siang hari. Sekalipun kita bersahur dengan segelas air, sebiji kurma ataupun segelas air. Dan sahur ni tidak semestinya makan 4 pinggan. Orang kita ni salah faham. Nah. Sahur 4 pinggan. Nah, sebab nak khabar, nak khabar hak. Nah, pagi, tengah hari, petang, malam, 4 pinggan faham sahur. Ini bukan sahur ni. Nah. Jadi sahur ni maknanya kita disunatkan makan ikut sunnah Rasulullah. Nah, walaupun sekadar kita segelas air, itu nak musahur dah. Nah, dan nama kesian benar. Nah, bagi mak ayah kalau dia ni jenis pesen malas bangun sahur, jadi beban kepada anak, kesian kepada anak. Nah, anak-anak, terutamanya anak sekolah rendah. Mereka ni nak berpuasa, tiba-tiba mak ayah dia ni tak sahur. Ni ada, bukan semualah. Nah. Jadi budak ni dia jujur. Nah, bapa dia nampak letih, dia kata tak sahur, dia kata. Bapa mak tak gerak lah. Bukan hari-hari lah. Nah. Ada hari-hari tertentu setengah tu, nah, tak sahur. Mereka ni nak puasa. Bila pergi sekolah, nah, kita kata tak tahan, buka lah. Nah, tengah hari pukul 11 boleh dah buka. Tak tahan sangat. Nah, tak saya buka. Saya sebab saya puasa berlaku. Ada. Rupa-rupanya dia ni, nah, mak ayah dia tak pernah sahur. Nah, tak pernah bangun sahur. Dah bukan setakat tak puasa pun ada. Jadi budak ni dia tak pandang bohong. Nah, kena hak. Dia kata, mak kita tak je puasa, dia kata. Tak puasa. Ayah tak puasa. Dikuatkan pula ni. Jiran tetangga dia kata, memang dia kata mak dia tak je puasa. Isap okok. Depan rumah gitu ya, ustaz dia kata. Dia kata, jangan. Nah, jangan heboh. Nah. Jadi nak ayatnya banyak berlaku dalam masyarakat kita ni, dia kira dia ya. Nah. Kalau puasa sebulan setahun, nah, sekali pun dia tidak buat, apatah lagi. Nah, benda-benda yang lain. Nah. Jadi kesian pada anak-anak kita yang nak berpuasa, kejutkanlah mereka bersahur. Nah. Berilah kefahaman kepada mereka tentang, latihlah mereka dengan berpuasa. Nah, walaupun mereka ni di bangku sekolah rendah lagi. Nah. Jadi kemudian kita bincangkan pula jenis puasa. Jenis puasa dia ada 4 jenis. Nah, ada puasa wajib, puasa sunat, puasa makruh dan puasa haram. 4 jenis puasa. Nah, puasa wajib, puasa sunat, puasa makruh dan puasa haram. Nah, puasa wajib ada 4 jenis. Yang pertama puasa Ramadan. Puasa bulan Ramadan wajib. Nah, yang keduanya puasa ganti, puasa qada. Nah, ni di kalangan wanita. Nah, wanita ataupun orang yang keuzuran puasa yang lalu dia sakit ke, nah, yang diharuskan berbuka, maka pastikan puasa qada ni habis. Nah, habis kita tunaikan. Kemudian puasa wajib yang ketiganya puasa kifarat. Puasa kifarat, puasa yang wajib ditunaikan oleh mereka yang melanggar disiplin bulan Ramadan. Masalah jemaah dia sehari bagi suami isteri. Nah, ni banyak. Nah, berapa kes ada pertanyaan, dia kata, ustaz, kalau lagu mana
kita tak ganti lagi, tak puasa lagi kifarat. 2 bulan 2 tahun lepas. Nah, adakah puasa hak 2 bulan tu kena tambah jadi 4 bulan ke pula? Nah, ni. Sebab hak puasa kifarat lepas pun, nah, tahun lepas pun tak ada nak buat lagu mana. Jadi kena beringat benda ni. Nah. Bagi orang yang melakukan jimuk di siang hari Ramadan, suami isteri lah. Nah. Maka yang kena puasa kifarat ni ialah suami. 2 bulan betul-betul tak boleh mi. Tak boleh selai sehari. Kalau salah dia selai tak ingat puasa, nah, direct. Kena ulang balik. Nah, daripada awal. Dia kena 2 bulan betul-betul. Nah. Tebinglah. Nah. Jangan langgar hukum Allah Taala. Nah. Sebab itulah dalam hukumnya, nah, hukuman pertama iaitulah dia kena bebaskan hamba. Zaman kita tak ada dah hamba. Ada. Dia jatuh hukum kedua. Puasa kifarat 2 bulan betul-betul. Kalau tak mampu juga, dia kena bagi makan 60 orang fakir miskin. Nah. 3 hukum. Nah, berlaku zaman Rasulullah. Nah, mari seorang sahabat mari jumpa Nabi, ya Rasulullah, celakalah aku ya Rasulullah. Nabi tanya kenapa? Apanya? Sebab aku telah melakukan persetubuhan di siang hari Ramadan. Maka Nabi kata 3 hukum kena. Nah, tamu kena bebaskan hamba. Nah, dia kata mana ada. Tak ada. Maka jatuh hukum kedua. Anda berpuasa 2 bulan betul-betul. Tak mampu ya Rasulullah, aku tak mampu ya Rasulullah. Nah, Rasulullah kata kalau begitu hukum yang ketiga, memberi makan 60 orang fakir miskin. Nah, tak mampu juga. Dia kata sekitar Madinah ni tak ada orang yang lebih miskin daripada aku. Nabi sengih. Nampak sehingga nampak gigi gahan Nabi. Nabi suka pelik mu ni. Dah tahu mu ni serba kekurangan, langgar juga disiplin. Nah, lalu Nabi ambil spiko disebut satu goni buah kurma, lalu diberikan kepada sahabat tadi supaya pergi cari 60 orang fakir miskin. Bila pergi cari tak ada orang lain, dia susah. Keluarga dia lah yang paling fakir miskin. Maka boleh ke dia. Jadi nak ayatnya jangan temui langgar disiplin bulan Ramadan. Walaupun isteri kita di siang hari Ramadan haram, tak boleh. Nah, kena tahan nafsu kita. Kemudian puasa wajib yang keempatnya ialah puasa nazar. Bila seseorang itu niat ataupun bernazar, maka dia perlu tunaikan puasa nazar tersebut. Nah, sebab itulah kita bila kita ni bernazar ataupun kita niat sesuatu, walaupun perkara tu baik, kita kena niat. Nah, kalau nak puasa janganlah setahun puasa, niat nak nazar setahun puasa berat. Mana niat kita nazar benda yang boleh mampu kita buat. Nah, tu supaya benda ni dapat kita laksanakan, wajib. Nah, kemudian jenis puasa yang keduanya ialah puasa sunat. Puasa sunat ada 6 jenis. Yang pertama puasa 6 hari bulan Syawal. Puasa sunat ni hari bulan Syawal ni dia tidak tertentu. Nah, tidak kata kena buat setiap hari bulan Syawal, direct dah. Mengikut kemampuan kita nak selesai hari ke. Nah, buat 2 minggu 3 hari sekali ke, terpulang kepada kemampuan kita. Asalkan cukup 6 hari bulan Syawal, itu dikira puasa sunat 6 hari bulan Syawal. Kemudian puasa sunat yang keduanya ialah puasa hari Arafah bagi mereka yang tidak mengerjakan haji. Nah, maka kita berada di tempat kita ni, kita disunatkan puasa hari Arafah. Kemudian yang ketiganya puasa hari Ashura, 10 Muharram. Ni. Yang keempatnya puasa bulan Sya'ban. Ada. Ini masalah yang timbul. Nah, jadi kalau
mengikut apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi setiap bulan hijrah, Nabi ambil 3 hari permulaan, 3 hari tengah, 3 hari akhir. Isnin Khamis memang kelaziman bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun begitu, alim ulama kita buka mana-mana mazhab, boleh kita laksanakan puasa sunat untuk melatih diri kita. Walaupun di mana hari sekalipun di bulan Syaban. Kita ambil hak mudah. Bagi orang yang tidak melazimi puasa sunat. Kemudian puasa sunat yang kelimanya ialah puasa sunat Isnin Khamis, sebagaimana yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenamnya puasa tengah bulan 13, 14, 15. Ini kelaziman yang Rasulullah buat. Kemudian puasa makruh ada 3 jenis. Yang pertama puasa setiap hari terus menerus sepanjang masa. Ni ada. Ada orang yang start daripada awal Rejab. Ini menjadi kelaziman bagi seseorang. Ada seorang hamba Allah. Dia start masuk awal Rejab lagi dia mula puasa. Sudah dak sehingga selesai 6 hari bulan Syawal. Ini orang yang menjadi kelaziman itu bab lain. Tapi kalau seseorang itu dia berpuasa setiap hari, dia tak masuk bulan Rejab pun dia puasa juga. Bermula dia puasa hari-hari. Sedangkan Rasulullah kata khairus siyam siyamu akhi Daud. Sebaik-baik puasa kata Nabi adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Bagaimana puasa Nabi Daud? Hari ni dia puasa, esok dia tak puasa, selesai hari. Hari ni dia puasa, esok dia tak puasa, lusa pula dia puasa. Ini puasa Nabi Daud. Nabi kata khairus siyam, sebaik-baik puasa. Kalau kita nak tiru buat luar daripada bulan Rejab, Syaban, Ramadan, kita buat sebagaimana hak Nabi buat, Nabi Daud buat, boleh. Sebab Nabi SAW, Nabi kita kata khairus siyam, sebaik-baik puasa. Jadi kalau puasa setiap hari termasuk puasa makruh. Dah sah puasa dia tu, tapi kurang pahala. Makruh ni kurang pahala lah. Kemudian puasa makruh yang keduanya ialah puasa khusus pada hari Jumaat sahaja. Tu makruh. Sah puasa dia tapi kurang pahala. Jadi kalau kita nak puasa hari Jumaat, kena mula hari sebelum hari Jumaat. Tak boleh semata-mata hari Jumaat sahaja. Begitulah juga puasa khusus pada hari Sabtu sahaja, tak boleh. Kita kena mula hari sebelum hari Jumaat lagi. Hari Isnin ke, hari Khamis ke, barulah kita boleh puasa hari Sabtu. Sebab hari raya mingguan juga ni. Selain pada hari Jumaat, hari Sabtu adalah merupakan hari raya mingguan. 2 hari tu. Kemudian jenis puasa yang keempatnya ialah puasa haram. Apa dia puasa haram? Yang pertama, puasa pada hari raya pertama Aidilfitri. Haram. Mata ke dia ni rasa sedap puasa bulan Ramadan, tak puas. Wak rajin puasa sunat juga. Walaupun 1 Syawal, tak boleh. Haram. Yang keduanya puasa haram ialah puasa hari raya Aidil Adha. 10 Zulhijjah haram kita berpuasa. Dan begitu juga hari tasyrik yang disebut pada 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Ini dinamakan hari tasyrik. Haram seseorang itu melakukan puasa, tak boleh. Jadi sebab itulah raya haji ni dia ada 4 hari. 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 Zulhijjah. Tak boleh kita puasa, haram. Yang keempatnya puasa haram ialah puasa seorang isteri tanpa izin suaminya. Ini khusus bagi puasa sunat. Jadi bagi seorang isteri kalau nak puasa sunat, dia kena minta izin dengan suami. Kalau suami kata tak usah puasa lah sunat esok, nak pergi makan gula. Ataupun semata-mata dia
tak izin. Nah, suami kata tak sah lah. Tak boleh. Kena minta izin suami, kena maklum. Ada setengah kata maklum. Nah, jadi pak kita ni tamu-tamu ahli masjid, ahli surah ni tak bagi. Isteri kata besok ambo nak puasa. Puasalah. Kecuali benda-benda yang mungkin si suami ni ada masalah. Jadi kita depan ambo mungkin tak ada masalah lah. Isteri nak minta izin pun tak apa. Bagi izin bagi lapor ijadah. Dan isteri pun dia pandai tengok. Kemudian puasa haram yang kelimanya ialah puasa hari Syak, iaitu hari ke-30 bulan Syaban. Maka tempat kita ni tidaklah berlaku demikian. Dan kalau seorang itu menjadi kelaziman dia ni memang rajin puasa sunat. Ini tidak jatuh kepada si orang yang menjadi kelaziman dia ni sentiasa puasa sunat sehingga rapat jik. Dia tak jadi haram bagi orang tu. Tapi kalau orang hak jare-jare pasal nyengak pasal orang panggil buat ibadat panas tak air dia panggil. Tak sedap rajin lah. Hari 30 Syaban ni tak boleh. Kemudian puasa haram yang keenamnya ialah puasa perempuan haid ataupun nifas. Bagi wanita muslimat, misalnya dia tengah-tengah puasa tiba-tiba datangnya haid. Dia didatangi haid. Walaupun 5 minit, 3 minit nak buka. Waktu tu haram dia meneruskan puasa. Boleh buka dah. Dan dia kena qada. Sepah pada Ramadan. Walaupun 3 minit lagi, ustaz 3 minit lagi, tak okey kena qada juga. Tak boleh lah hukum kata gitu. Kena qada. Dan dia haram meneruskan puasa. Boleh buka lalu dah. Tak payah tunggu azan lah. Bila datang saja dari haid, wajib dia kena buka. Waktu tu diizinkan berbuka. Tu. Kemudian syarat wajib puasa pula ada 3. Syarat wajib puasa ada 3. Yang pertama berakal. Tidak wajib ke atas orang gila. Yang keduanya akil baligh, cukup umur. Walaupun gitu kata ulama, bagi mak ayah, bagi kita ibu bapa, kepada anak, kita kena latih anak-anak kita, walaupun mereka ni kecil lagi, umur 5 tahun, 6 tahun, mereka dah mampu berpuasa, kena latih. Apatah lagi dah masuk 7 tahun, lebih-lebih lagi mereka ni dah pun mampu. Ini terbukti bila kita lihat anak-anak kita umur 5 tahun ni, bila kita hantar kelas tadika ke, mereka ni mampu puasa penuh. Ada setengah bila lihat, bila tengok saing puasa, walaupun dia sahur makan sikit, saya tak sempat buka saya, tengok saing-saing, puasa. Nak rayaknya mampu mereka ni menjalani puasa. Terletak pada kita kena latih mereka. Kemudian syarat wajib puasa yang ketiganya ialah kuat ataupun mampu mengerjakan puasa. Bagi orang tua yang terlalu tua, mereka ni ada di kalangan orang tua yang amat sangat ni, mereka ni tak mampu, maka waktu tu dia tidak wajib, jatuh hukum tidak wajib. Mereka ni menjalankan puasa dan kena bayar fidyah. Luar Ramadan begitu juga, dia tak mampu, maka pada waktu itu hukum jatuh dengan cara bayar fidyah. Mengikut bilangan hari yang dia tak dapat puasa. Kalau 30 hari 30 cupaklah. Cupak sehari, secupak sehari. Kemudian syarat sah puasa pula ada 4. Yang pertama Islam. Tidak sah puasa ke atas orang kafir. Kemudian yang keduanya syarat sah puasa mumayyiz, iaitu dapat membezakan yang baik dan yang buruk.
Kemudian suci daripada haid dan nifas, syarat sah puasa. Dan yang keempatnya ialah melakukan puasa dalam waktu yang dibolehkan berpuasa. Bermula daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Itu had waktu puasa. Rukun puasa ada dua. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri daripada segala perbuatan yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Niat inilah kita kena pastikan pada malam pertama tu kena pasal dua niat. Sebagaimana mazhab kita Syafi'i, kita niat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Ini niat setiap malam mengikut mazhab kita. Dan diajar juga kepada kita supaya kita niat dengan cara yang diajar oleh Imam Malik radhiyallahu taala rahimahullah taala. Bagaimana cara niat mengikut mazhab Imam Malik, iaitu niat akad borong. Nawaitu shauma syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi taala. Sahaja aku berpuasa sebulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Taala. Itu kita niat pada malam pertama. Kerana apa? Kerana dibimbangi kalau salah kita tidak ingat niat pada malam-malam seterusnya pada malam Ramadan, maka oleh kerana kita niat dah pada malam pertama tu dengan sahaja aku berpuasa sebulan Ramadan, maka puasa kita sah. Ni nak ajar anak-anak isteri kita dengan cara ini. Dan masalah niat ni, hak kita sebut nawaitu shauma ghadin, itu lafaz niat. Tempat niat sebenarnya mahallu an-niyah fil qalbi. Tempat niat adalah hati kita dah. Walaupun begitu, ulama mazhab kita mengajar supaya kita jaga, supaya ibadah puasa kita ni sempurna. Kita kena pastikan niat ni kita ambil kepentingan juga. Sebab itulah mesti ingat mula ta'amur ni dia pada malam pertama tu, dia duduk congok dalam gelak sore. Kita tanya, "Mak, tok buat gapo tu?" Pasal niat dia tu. Pasal niat. Ni, nak ayat orang dulu ni. Duduk congok dalam gelak sore, pasal niat. Nawaitu shauma ghadin ana ada. Lafaz niat tu memang pasal. Macam kita dah sebut lafaz niat semaya tu lah, usalli fardal maghribi, thalatha raka'atin ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Jadi begitu juga dalam mazhab kita, lafaz niat terutamanya tempat-tempat kita ni, maka disebut berulang kali, nawaitu shauma ghadin, sehingga cerita uping-iping pun sebut. Pas kita boleh ingat, anak-anak kita mudah ingat lepas niat puasa. Jadi mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini dengan cara sempurna, dan kita kena pastikan bahawa bulan Ramadan yang bakal kita sambutnya pada 12 Mac ini, kita dapat menjayakan, menyempurnakan dengan cara yang terbaik daripada tahun-tahun sebelumnya, insya-Allah. Jadi sekadar itulah untuk tazkirah maghrib pada kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur kita, dapat kita sama-sama bertemu dengan Ramadan, dan kita sentiasa doakan kepada sahabat-sahabat kita di Palestin sana, di Gaza sana, mereka bagaimana keadaan. Mereka nak menempuhi bulan Ramadan dalam keadaan getir, dalam keadaan suasana yang amat-amat menyedihkan, dalam suasana kelaparan, kebuluran dan sebagainya. Wallahu alam. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Sallallahu